Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk tajuk hari ini ialah mengharap keampunan Allah di bidang Al-Quran tingkatan 1. Okay, jadi kita tengok sama-sama dalam bacaan Quran surah Ali Imran ayat 133 hingga 136. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Okay, untuk ayat ni saya nak awak kita buat hukum tajwid bersama-sama. Okey, hukum apa yang kita telah belajar, hukum tanwin dan juga hukum mim mati. Okey, nun mati, tanwin dan mim mati. Okey, cara dia, okey, pastikan awak cari wasari'u ila maghfiratin min. Okey, lagi rabbikum wa jannatin arduha. Okey, cari awak cari. Kemudian awak keluarkan hukum dia. Walaki ayat seterusnya walazina idza fa'alu fahishatan aw tanwin itu mengawal hamzah, minta maaf, zalamu anfusakum mati dengan fa Zukirullah fastaghfaru li dzunubihim wa mim mati dengan waw yaghfiru dzunuba illallah walam yu mim mati dengan ya ala ma fa'alu wa hum ya. Mim mati dengan ya ulaika jazaa'uhum maghfirah. Mim mati dengan mim maghfiratun min tanwin dengan mim min rabbihim wa mim mati dengan waw jannatun tajri tanwin betul dengan ta minta nun mati dengan ta, tak nampak ni kan, tatihal anha nun mati dengan ha khalidina fiha wa ni'ma ajrul alamin. Okey, kat sini nanti keluarkan ayat dia kemudian bagi hukum. Okey, dah settle yang tu. Kita kena selalu buat tajwid supaya kita boleh ingat sampai bila-bila. Okey, yang seterusnya kita nak masuk ke bahagian tajuk yang fokus sebenar dia ialah tuntutan taubat. Okey, tuntutan taubat. Okey, apa yang awak kena buat dalam nota awak ialah awak kena tahu maksud taubat. Okey, taubat. Okey, taubat bermaksud kembali mentaati Allah setelah melakukan maksiat atau dosa. Okey, cukup kat situ. Okey, ni nota. Kemudian yang seterusnya okey. Awak masuk dekat hayati dan fahami. Okey, awak baca dekat dialog antara ayah dengan anak dia tu. Okey, apa yang awak boleh buat kat sini ialah dia perbualan dia adalah tentang berkisahkan ayah apakah yang perlu kita lakukan apabila melakukan dosa. Okey, maksudnya apa? Cara untuk bertaubat. Okey, cara untuk taubat ialah segera mengingati Allah dan bertaubat dengan memohon keampunan dan rahmat Allah. Okey, itu satu. Yang kedua, kita juga mestilah berhenti. Okey, yang kedua, berhenti daripada melakukan dosa tersebut. Okey, yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi lagi. So, ada 3 cara untuk bertaubat. Okey, kemudian yang seterusnya tentang taubat. Okey, tentang taubat. Kenapa kita kena bertaubat? Okey, kenapa perlu bertaubat? Kenapa perlu bertaubat? Sebab kita tidak tahu. Sebab kita tak mengetahui saat ajal kita akan tiba. Maksudnya kita tak tahu bila kita akan meninggal. Dan yang kedua ialah supaya kita agar mati dalam husnul khatimah, dalam mati yang baik. So ada 2 kenapa kita perlu bertaubat. Yang pertama sebab kita tak tahu ajal kita bila kita meninggal dan kita nak meninggal dalam keadaan yang tak ada dosa dan mati dalam keadaan yang baik. Okey, ini buat nota. Okey, yang seterusnya ciri orang yang bertaubat. Okey, ciri orang bertaubat. Okey, pertama sekali dia memohon keampunan. Okey, buat yang tu, kepala ayat, memohon keampunan. Kalau buat salah ke orang, okey, minta maaf dengan orang. Kalau buat salah dengan Allah, mohon keampunan pada Allah.
Okey, yang kedua, menafkahkan harta. Maksudnya awak menyumbangkan harta. Okey, tak kira lah waktu awak senang atau susah. Yang ketiga, menahan kemarahan. Ambil yang kepala ayat je, tak payah ni. Ambil yang ni. Menahan kemarahan. Tapi awak kena faham menahan kemarahan. Maksudnya memilih untuk menahan marah walaupun boleh melepaskan kemarahan tersebut. Tahan marah awak tu. Okey, yang keempat ialah memaafkan kesalahan orang lain walaupun mampu untuk membalasnya. Okey, itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Okey, ni. Ini kena salin. Apakah cara menguruskan kemarahan? Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mengubah posisi yang lebih rendah seperti duduk atau berbaring. Yang ketiga, berdiam diri. Yang keempat, berwuduk. Okey, disalin. Tenang je tajuknya. Okey, syarat-syarat taubat. Okey, apakah di syarat taubat? Okey, syarat taubat. Okey, ni salin. Syarat taubat. Yang pertama, ingat pada Allah dengan rasa menyesal atas dosa yang dilakukan. Kemudian beristighfar. Yang ketiga, berhenti melakukan dosa. Yang keempat, jika dosa berkaitan dengan orang lain, maka hendaklah minta maaf daripadanya, memulangkan haknya atau hartanya dan meminta supaya dihalalkan. So, ada 3 syarat taubat. Sama juga macam yang awal-awal tadi. Okey, bagaimana untuk kita berhenti daripada melakukan dosa. Okey, sama. Okey, yang seterusnya. Habis dah. Last kali pengajaran ayat. Kita tengok. Okey, yang pertama sekali, segera. Okey, saya nak pengajar awak ayat, mesti awak buat. Kepala dia mesti buat ni. Kita hendaklah. Okey, kita hendaklah segera bertaubat serta melakukan amal soleh agar ada kata hubung menjadi orang yang bertakwa dan mendapat ganjaran syurga. Yang kedua, kita hendaklah membelanjakan harta ke jalan Allah seperti bersedekah. Yang ketiga, kita hendaklah menahan kemarahan agar pergaduhan dapat dielakkan. Yang keempat, kita hendaklah memaafkan kesalahan orang lain terhadap kita agar hidup lebih harmoni. Yang kelima, kita hendaklah sentiasa mohon keampunan Allah dengan berzikir dan beristighfar serta berazam tidak melakukannya. Jadi mesti kena ada perkataan kita hendaklah. Okey, letak buat pengajaran ayat ni. Okey, ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Senang je buat nota daripada buku teks. Saya suka menggunakan buku teks sebab soalan peperiksaan besar semua akan berpandukan buku teks. Okey. Okey, yang seterusnya habis dah. Kita masuk terus bab latihan. Saya nak latihan ni buat nombor 7 sahaja. Okey, nombor 7 sahaja. Ini senang sangatlah. Ini awak hari-hari awak buat. Okey, sekarang ni. Ni salin balik. Tulis latihan atau latihan. Okey, latihan. Awak buat. Okey, stimulus dia sewaktu membeli makanan di kantin sekolah. Salah seorang murid telah melanggar anda. Makanan yang dibeli tersebut jatuh ke bahu anda. Apakah tindakan anda? Marah, bertenang, bergaduh, bertumbuk. Apa jawapannya? Yang kedua, mengapakah anda bertindak demikian? Kenapa? Okey. Kalau orang terjatuhkan makanan kat baju awak buat apa? Kenapa awak buat macam tu? Yang ketiga, apakah kesan? Apa yang awak buat? Apa kesan kalau awak buat macam tu? Okey, yang keempat, apakah pengajaran? Pengajaran tu mesti kita ada perkataan kita hendaklah. Okey, saya dah ajar tadi. Okey, pengajaran tu mestilah berkisarkan tentang jawapan awak. Okey, jawapan awak, tindakan awak tu. Mesti dia relate, mesti dia berkaitan. Tak boleh awak ambil dekat dalam buku teks tadi awak kata kita hendaklah menyumbangkan harta. Betul, tapi untuk konteks jawapan ni dia salah. Okey, ambil yang berkaitan sahaja. Okey? Sila buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.